Dalam situasi negara kita sudah pun beralih ke era digitalisasi ini, kita juga ingin mengetengahkan berkenaan isu semasa khususnya berkenaan jaminan dan juga soal ancaman keselamatan cyber yang semakin serius khususnya dalam kalangan keluarga Malaysia. Jadi secara dalam talian kami bawakan tetamu Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk. Ya Datuk, topik pada hari ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia khususnya dalam situasi semasa sekarang ini Datuk. Mungkin untuk permulaan ini Datuk boleh kongsikan bagaimana situasi semasa bagi aspek keselamatan cyber dalam negara pada ketika ini Datuk. Okay, terima kasih Menawar. Pertama kali terima kasih kepada Selamat Malaysia saya selamat pagi ini. Bila kita menyentuh tentang ancaman cyber, sebenarnya ancaman cyber ini adalah satu ancaman yang sebenarnya berlaku setiap hari. Ya, di kami di Pusat Bantuan Cyber 999 di Cyber Malaysia, kami menerima pelbagai jenis insiden yang dilaporkan kepada kami. Ya, pada tahun 2020 contohnya, kita telah menerima sebanyak 10,796 insiden. Tetapi pada tahun lepas 2021 kita menerima dalam 10,116 insiden yang dilaporkan kepada kita. Jadi sebenarnya ancaman cyber ini boleh kata dalam konteks kita dalam situasi semasa dia adalah terkawal. Jadi kita tidak perlu bimbang, dia agak stabil. Namun tidaklah pula saya nak katakan bahawa kita bebas daripada ancaman cyber. Bila mana contohnya insiden tadi muncul, tidaklah bermakna kita bebas dan ruang cyber ini selamat sepenuhnya. Yang penting ialah bagi saya ialah bila kita berada di alam maya, penting untuk kita sentiasa berwaspada. Ya, penting untuk kita sentiasa menjalankan amalan-amalan yang terbaik dan berhati-hati. Ya, sebab di sana bila mana kita berada di alam maya, sebenarnya kita terdedah dengan kemungkinan atau risiko-risiko serangan dan ancaman cyber. Ya. Dalam tahun ini sendiri contohnya pada 2022, daripada Januari hingga Mei 2022, kita telah menerima sebanyak 3,057 insiden yang dilakukan kepada Pusat Bantuan Cyber 99 di Sabtu Malaysia. Antara kategori insiden yang paling tinggi adalah aspek berkaitan tentang kategori penipuan, pencerobohan dan juga serangan-serangan kekerasan atau kita panggil malware attack ataupun malicious code. Ya. Jadi insya-Allah situasi adalah stabil dan jangan kita panik. Okey, seperti yang Datuk maklumkan tadi, kita semua sebenarnya terdedah kepada risiko ancaman cyber khususnya dalam situasi kita berada di alam maya ini. Jadi, apakah antara usaha ataupun amalan ataupun etika yang terbaik yang perlu diamalkan oleh semua keluarga Malaysia untuk mengelakkan data peribadi mereka dicuri oleh pihak ketiga, Datuk? Okey, bila sebut tentang alam cyber, saya kata tadi ada banyak jenis kategori. Antara ancaman juga termasuklah ancaman tentang pendedahan atau kebocoran data. Yang paling penting bagi saya ialah bermula pada kita diri sendiri. Yang mana kita perlu melengkapkan diri kita dengan ilmu asas tentang keselamatan cyber, tentang bagaimana kita berada secara selamat di alam maya dan mengamalkan amalan yang terbaik. Ya. Jadi kita tidak mahu kita sentiasa contohnya dalam konteks individu, kita banyak mendedahkan maklumat-maklumat kita. Kadang-kadang kita menggunakan media sosial. Ya. Dalam media sosial contohnya lah Facebook. Ya. Kita selalu, hatta daripada pagi-pagi lagi kita bangun, kita telah mula berkongsi ataupun post macam-macam aktiviti kita daripada pagi sampai ke petang. Ya. Dan hatta kadang-kadang tu dalam Facebook tu kita share masalah-masalah kita juga. Saya punya saranan, kita kata, you have problem, face it, don't Facebook it. Ya, sebab kita sebenarnya berkongsi maklumat yang lebih, inilah menjadikan kita terdedah kepada risiko-risiko berkaitan. Dalam konteks kalau kita sebuah organisasi pula, penting kita memastikan data-data sama ada daripada dalam ataupun ancaman dari luar tidak mendedahkan data-data dan maklumat kita. Dengan itu perlu contohnya perlu ada satu proses mana kita sentiasa membuat audit secara berkala, apa yang kita panggil VAPT, Vulnerability Assessment or Penetration Testing, iaitu penilaian, penembusan dan kerentanan, di mana untuk kita memastikan sistem-sistem kita boleh kata dilindungi daripada ancaman-ancaman penggudaman dan sebagainya, supaya dengan ini maklumat-maklumat yang ada pada organisasi adalah
selamat. Dan jika berlaku juga insiden, Cybersecurity Malaysia menawarkan pusat bantuan Cyber 99 untuk semua baik individu maupun organisasi memberikan laporan kepada kita untuk kita memberikan bantuan teknikal. Kita punya pusat bantuan Cyber 99 boleh dihubungi dengan 1388 2999 ataupun email cyber999@cybersecurity.my. Boleh juga dilaporkan kepada kami melalui mobile app Cyber 999 secara consumer, boleh download daripada Play Store dan sebagainya. Jadi kita membantu masyarakat di alam cyber. Okey. Seperti yang Datuk kongsikan, terdapat laman sawang ataupun nombor hotline yang boleh dihubungi oleh keluarga Malaysia untuk melakukan pelaporan berkenaan ancaman keselamatan cyber ini. Okey, Datuk, dari pihak cyber security sendiri, apa antara inisiatif ataupun usaha yang dilakukan bagi memastikan ancaman keselamatan cyber ini dapat dikurangkan dari segi risikonya, Datuk? Silakan, Datuk. Okey, bila kita menyentuh tentang ancaman cyber, sangat penting kita melihat kepada 3 elemen. Dalam konteks kami di Cyber Security Malaysia, 3 elemen ini iaitu people, proses, teknologi ataupun manusia, proses dan teknologi. Kita gabungkan perkhidmatan dan produk yang kita tawarkan dalam satu brand atau jenama yang kita panggil Cyber Casa. Itu program pemerkasaan keselamatan cyber. Bila sebut tentang keselamatan cyber, antara yang penting kami tawarkan ialah contohnya program dalam konteks manusia tadi, people, ialah program kesedaran yang kita panggil program Cyber Safe, iaitu Security Awareness for Everyone, di mana kita memberikan pelbagai ceramah, forum, webinar, kempen-kempen, contohnya kempen seperti Safer Internet Day, NICSAT ataupun wacana ICT kebangsaan di kalangan sekolah dan sebagainya, dalam rangka kita untuk memberikan kesedaran kepada pengguna-pengguna internet bahawa mereka perlu berada secara selamat, mengamalkan etika yang betul, dan ini itu dapat melindungi diri mereka bentuk ancaman. Ya, seperti yang kita sedia maklum, sebelum ini kerajaan telah melancarkan strategi keselamatan cyber Malaysia MCSS 2020-2024. Bagaimana Datuk melihat pentingnya dengan pelaksanaan dan juga pengubalan strategi ini bagi jangka masa panjang dan juga sederhana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan keselamatan cyber di negara kita, Datuk? Bila kita sebut strategi keselamatan cyber negara, kita panggil MCSS, Malaysia Cyber Security Strategy 2020. Ia akan input dari pelbagai pihak, baik daripada kerajaan maupun swasta, daripada akademia dan sebagainya. Dia adalah satu strategi negara dalam menangani ancaman cyber di peringkat short term, jangka pendek, jangka pertengahan maupun jangka panjang. Dan dia merangkumi juga elemen-elemen yang mana dia ada 5 tonggak atau 5 teras, merangkumi aspek tabir urus, teknikal, kolaborasi, pembangunan kapasiti dan sebagainya. Jadi ini penting sebab bila kita menyentuh tentang alam cyber ini sebenarnya ada banyak pihak yang memainkan peranannya di peringkat atas sekali ialah di Majlis Keselamatan Negara melalui agensinya NAPSA yang menjadi pemilik, owner dan driver kepada MCSS tadi. Dan Cyber Security Malaysia sebagai agensi teknikal pakar keselamatan cyber negara, kami adalah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia memainkan peranan sebagai agensi yang memberi bantuan teknikal dan sokongan perkhidmatan. Kami juga menawarkan contohnya pelbagai aspek training, latihan dan juga program-program kesedaran seperti yang saya nyatakan tadi, Cyber Safe. Ini semua untuk memastikan bahawa semua ruang-ruang yang membolehkan ancaman itu menceroboh masuk ke dalam sistem kita dan sebagainya dapat dikurangkan. Yang paling penting ialah bagi saya ini adalah tanggungjawab bersama. Itu mesej yang penting. Dan MCSS adalah satu strategi untuk mengumpulkan semua pihak untuk bekerjasama sebagai satu dipanggil shared responsibility atau tanggungjawab bersama, bahawa alam cyber ini bukan tanggungjawab pihak A, pihak B atau pihak C, malah setiap dari kita mempunyai peranan dan tugas masing-masing untuk memastikan kita selamat bila mana kita berada di alam maya, bila mana kita gunakan untuk personal ke ataupun untuk urusan kerja dan sebagainya. Betul tu, Datuk. Saya sangat setuju dengan pernyataan penerangan daripada Datuk. Keselamatan cyber ini merupakan peranan daripada semua pihak, individu, masyarakat dan juga daripada pihak kerajaan sendiri untuk kita mengatasi permasalahan berkenaan ancaman cyber. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Cik Nur.
Baik, itu antara perkongsian ataupun pemahaman kita berkenaan ancaman keselamatan cyber yang semakin serius yang perlu digalas kita dalam kita menangani permasalahan ini. Dan